Kedua, mesyuarat UMNO. Yang dinyatakan dalam mesyuarat UMNO tempoh hari, tuan-tuan dan puan, itu yang menariknya, adalah dia kata UMNO kekal fokus dengan kejahatan politik. Dia ada 6 perkara yang disebut dalam press conference UMNO yang habis kira-kira pukul 12 malam tadi. Pukul 1, 12.30. Dia kata UMNO pertama, ini perkara kedua, UMNO kekal fokus dengan gencatan politik. Okey, itu biasalah. Itu pun kita tahu. Dia kata, alah, dia ulang balik benda yang sama. Nombor 2, UMNO akan tetap junjung titah UIDPA. Okeylah, itu pun kita tahu. Iaitu tidak ada apa orang kata politicking dan sebagainya. Okeylah, fine. Nombor 3, UMNO memperhalusi pandangan mengenai belanjawan. Dia kata dia minta untuk diperhalusi pandangan mengenai belanjawan, so dia ada kemukakan cadangan-cadangan dia. Okeylah, that's fine. Nombor 4, sebarang tindakan mana pihak-pihak yang mendukung titah yang tidak mendukung titah YDPA adalah dikesali. So sepatutnya pada masa ini sudah ada hentaman-hentaman terhadap rais yatim. Dan hari ini ada seorang lawyer yang cuba untuk mempertikaikan titah keputusan Majlis Raja-Raja bagi menolak darurat. Ada seorang Said Said Ghazali ke apa nama dia? Saya tak ingat. Yang cuba nak mempertikaikan, cuba melawan tindakan yang di-Pertuan Agong menolak darurat yang dipohon tempoh hari oleh Perdana Menteri. Dan ini saya tak tahu mana pergi sekarang ini. Sekarang ini dah boleh dah ada yang berani ni. Di zaman Kerajaan PN ni. Yang berani untuk nak melawan yang di-Pertuan Agong dalam pengampunan diraja. Yang berani nak melawan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berani melawan yang di-Pertuan Agong, keputusan di-Pertuan Agong untuk menolak darurat. Ini berlaku di zaman di mana kerajaan Melayu Islam memerintah. Ni di AP tak ada, tuan-tuan dan puan. Yang ada Cina 2 orang tu je. Kan, Wee Ka Siong dengan siapa tah yang mamat tu? India seorang, Saravanan. Yang lain tu semua Melayu Islam. Daripada PAS lagi. Mana pergi? Suara-suara PAS sekarang ini. Walaun macam-macam yang kononnya perjuangan Islam tu kat mana sekarang ini? Yang orang mempertikaikan, rais yatim mempertikaikan. Tak ada siapa hentam dia. Senyap, tiba-tiba semua senyap. Ini di bawah Kerajaan Perikatan Nasional yang mempertikaikan titah yang di-Pertuan Agong, keputusan yang di-Pertuan Agong. Bila yang di-Pertuan Agong mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada orang mempertikaikan, menderhaka terhadap keputusan tersebut. Dan kalau kita buat zaman Pakatan Harapan dulu, confirm kena cop derhaka. Ini zaman Perikatan Nasional ni. Kerajaan apa yang macam ni? Kononnya Islam, kononnya Melayu ni mana? Mana dia pejuang-pejuang Islam? Mana dia pejuang-pejuang Melayu sekarang ni? Semua senyap. Sebab apa? Dah dapat jawatan. Dah sedap duduk ke atas kan? Tinggallah macam-macam, walaun, menyalak kat bawah ni seorang-seorang. Okey, yang keempat, sebarang tindakan mana-mana pihak dalam... Okey, yang kelima, UMNO haruslah kekal dalam kerajaan. Yang ni saya kata menarik. Sebab apa? Dia kata UMNO haruslah kekal dalam kerajaan. Yang ni kontradik sikit dengan apa yang Zahid Hamidi kata selama ini. Zahid Hamidi kata, Nazri Aziz kata, kemudian pimpinan-pimpinan UMNO sendiri mengatakan bahawa gabungan Perikatan Nasional yang berada di dalam Perikatan Nasional itu bukannya gabungan parti. Dia bukan en bloc. Dia bukan parti UMNO masuk ke dalam Perikatan Nasional. Tetapi dia adalah individu-individu parti yang masuk ke dalam Barisan Nasional, ke dalam Perikatan Nasional. Jadi kalau dalam keadaan itu, kenapa tiba-tiba disebut UMNO harus kekal dalam kerajaan? Itu perkataan dia. Jadi indikasinya apa? Dia kata seolah-olah nak mengatakan UMNO as a party itu kekal. Tetapi bukan individu ahli-ahlinya. Ahli-ahlinya boleh memilih dia nak menyokong siapa. Dan ini kekal sehingga ke hari ini. Dan sehingga ke hari ini, tidak ada satu statement daripada UMNO. Even 2 kali dah meeting MT, Majlis Tertinggi ni dah meeting. Tidak ada satu statement. Kalau sesiapa yang menyokong Anwar Ibrahim, maka akan ambil tindakan oleh parti. Tak ada. Ini satu indikasi yang sangat besar, tuan-tuan dan puan. Tak ada. Indikasi ini sangat besar untuk menandakan bahawa sebenarnya perbincangan itu walaupun ada, niat itu walaupun ada, itu di peringkat ahli-ahli. Sebab itu Mahathir berani bercakap tentang kerajaan perpaduan. Kuli pergi berjumpa dengan Mahathir.
Kerana apa? Ia berkait rapat dengan individu di dalam parti, bukan parti. Sebab itu, mereka yang nak menyertai Datuk Seri Anwar Ibrahim nanti bukan en blok parti, bukan parti UMNO, tetapi individu di dalam parti UMNO. Dan mereka kekal di dalam UMNO tanpa UMNO perlu mengambil tindakan disiplin ke atas mereka. Sebab itu bila dikatakan UMNO harus kekal dalam kerajaan, kita memahami maksud dia itu sebagai parti UMNO itu harus kekal dalam kerajaan. Dan bila dikatakan 3 hari, 4 hari lepas, UMNO tidak akan bersama dengan PKR. Bermaksudnya, parti UMNO itu tak akan bersama dengan PKR. Dia memang betul pun. Tak salah. Tetapi bukan bermakna ada halangan ahli-ahlinya untuk bersama dengan Parti Keadilan. Bukan maksudnya ahli-ahli tidak boleh memilih untuk bersama dengan gabungan Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau sekiranya berlaku undi tidak percaya. Sebab itu saya tanyakan persoalan malam tadi, kalau berlaku undi tidak percaya, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Itu soalan kita seterusnya. Kemudian yang keenam, UMNO memutuskan mandat rakyat. Yang ni sebenarnya. UMNO memutuskan agar mandat rakyat dikembalikan kepada rakyat dengan memohon pilihan raya umum diadakan sekiranya COVID pulih atau sudah sederhana. Yang ni, clause ini, statement ini tak ada dalam statement 4 hari lepas. Malam ini dibincangkan. Malam tadi dibincangkan dan dinyatakan bahawa UMNO komitmen UMNO, Majlis Tertinggi UMNO kembali kepada dasar mendesak agar diadakan pilihan raya. Now, clause ini sangat penting untuk kita nak faham. Clause ini adalah sangat penting untuk kita nak faham. Dia umpama macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. UMNO, kalau dia nak buat sesuatu, dia tak kadang-kadang, dia tak hantar direct message. Tapi dia hantar coded message. Coded message. Coded message ni apa? Message berkod. Message yang hanya boleh difahami oleh Muhyiddin Yassin. Apa maksud UMNO memutuskan agar mandat rakyat dikembalikan dengan mohon pilihan raya umum diadakan dengan segera sekiranya COVID pulih atau sudah sedang? Apa message yang cuba dihantar? Apa kod yang cuba dihantar kepada Muhyiddin Yassin? Kod dia ini maksudnya apa? Maksudnya, kami nak pilihan raya dan kami akan lawan kamu dalam pilihan raya itu nanti. Itu kod dia. Dia tak akan kerjasama dengan Bersatu. Mereka akan lawan Bersatu kerana tidak memenuhi dan tidak mematuhi apa peraturan yang nak term-terms yang diberikan oleh UMNO. So sekarang ini dia nak bagi satu signal kepada Bersatu, kepada Mahyudin, that we are ready to fight. The question is, are you ready? Persoalan utamanya, Mahyudin dah bersedia ke? Kita kena ingat, Bersatu hari itu menang hanya lebih kurang 11 kerusi. 15 kerusi. Saya ingatlah, berbelas kerusi lah. Tolak dengan, 16 kerusi. Tolak dengan Pejuang. Okeylah, ambil sekali lah Pejuang masuk dalam tu. 12 kerusi. Dicampur dengan UMNO yang melompat, dapatlah 30 lebih. Campur dengan PKR yang khianat, dapatlah 40. Question is, soalan dia, selepas ini geng-geng, maksudnya majoriti yang bersama dengan Bersatu adalah sampah-sampah yang dibuang dan hanyut daripada parti-parti yang lain. Mereka bukan menang atas dasar parti Bersatu. Yang menang atas dasar dan nama dan logo parti Bersatu itu hanya berbelas kerusi saja. Jadi bagaimana kekuatan berbelas kerusi, dan itu pun dengan menggunakan logo PKR, bukan menggunakan logo Bersatu. Tak menggunakan logo PPBM. Dia guna logo PKR, tuan-tuan dan puan-puan. So, bila menang ini, nak lawan dalam pilihan raya yang datang, UMNO bagi indikasi. Aku minta terms kita hari itu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan satu pun. Nah, ini saya kata, apa yang tidak disebut di dalam press conference itu, adalah dalam kenyataan akhbar itu, bukan press conference, kenyataan akhbar itu, press statement itu, satu signal, satu indikat, how do I say this? Satu permohonan kepada Muhyiddin Yassin bahawa timbalan Perdana Menteri itu mestilah melalui UMNO, mestilah dibagikan kepada UMNO dan mestilah bukan Hishamuddin. Dan ini dicampakkan kepada Mahyudin, dan Mahyudin bagi masa 3 hari daripada tarikh yang the last meeting MT itu,
Sehinggalah malam tadi untuk buat keputusan. Tetapi keputusan tak keluar. Setelah meeting malam tadi, dia orang decide, okey. Okey? Kita takkan demand, sebab kalau UMNO demand, nampak macam UMNO ni gila kuasa. Tapi kita biar offer itu datang daripada Mahyudin. Faham maksudnya? Sekarang ini, Mahyudin ni kena cakap, Muhyiddin Yassin ni kena cakap bahawa saya dengan ini nak melantik si Fulan bin si Fulan sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Question is siapa? Saya dah sebut malam tadi berkenaan dengan macam mana Hishamuddin. Tun Hussein On itu tak nak, dia orang tak nak Hishamuddin. Dia nak sama ada Tok Mat, Zahid Hamidi, atau paling kurang pun Ismail Sabri. Paling kurang pun Ismail Sabri. Tetapi ini semua adalah satu kenyataan, satu permintaan yang sebenarnya dia tahu bahawa takkan UMNO takkan nak. Sorry, bukan UMNO takkan nak. Yalah, UMNO takkan nak Hishamuddin dan Mahyudin memang takkan nak geng-geng ni. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, ini ada ramai orang tak tahu. Kuasa timbalan Perdana Menteri. Antara yang paling banyak dana sebenarnya di kalangan menteri-menteri adalah timbalan Perdana Menteri. Ni saya cerita malam ni. Perdana Menteri tak ada dana. TPM antara yang banyak dana. Dan kalau jatuh ke tangan orang yang salah, dana itu boleh disalahgunakan untuk tujuan menjatuhkan bersatu. Dan dana itu perlu, kalau kita tengok, kalau tak silap saya lah, zaman Pakatan Harapan, TPM mempunyai half billion, 500 juta dana untuk tujuan-tujuan pembangunan dan sebagainya. TPM tau. Perdana Menteri tak ada dana tersebut. Dia bukanlah dana duit macam tu, tak. Dia bukan bagi duit cash, tak. Maksudnya dia mempunyai kuasa untuk mengadakan, membayangkan dengan dana yang sebegitu besar, dia boleh pergi ke kampung-kampung, boleh buat itu, buat ini. UMNO lah, saya bercakap tentang UMNO. Akhirnya, ini yang mereka nak. Mereka nak UMNO dilihat sebagai parti yang membela rakyat. Macam tu ya dia kata dia bengang. Kenapa dia bengang itu? Sebab apa dia bengang? Sebab UMNO melihat jawatan-jawatan yang diberi kepada mereka, jawatan-jawatan yang terdekat kepada rakyat. Contoh Hishamuddin dapat Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan bukan... Kat mana Menteri Pertahanan ni boleh berjumpa dengan rakyat? Ismail Sabri tak dapat. Yang dekat dengan rakyat ni KPKT, KPLB, orang kata Menteri Menteri Pendidikan, yang tu yang dekat dengan rakyat. Pengajian tinggi lah dapat lah dekat UMNO, tapi pengajian tinggi ni setelah dapat dekat menteri yang tak guna tu. Tuan-tuan, so akhirnya politik kita bermain dan berkisar di kalangan 2-3 orang ni. 2-3 orang ni. Dan mereka mahu kuasa ini atas motivasi mereka sendiri. Apa motivasi mereka, tuan-tuan dan puan? Motivasi mereka mudah saja. Kalau UMNO motivasinya nak membebaskan Zahid, Najib dan sewaktu dengannya keluar daripada kepompong. Keluar daripada tuduhan. Kalau dengan bersatu, bagi mereka untuk mengekalkan kuasa. Itu motivasi dia. Mereka tahu kalau mereka tidak mempunyai dana yang cukup, tidak mempunyai gerakan yang cukup, mereka akan kalah dengan UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Dia akan berlangsung tidak lama lagi. Dan semakin lama pilihan raya ini ditunda, semakin kurang peluang UMNO untuk menang. Sebab itu agak mustahil, agak sukar untuk Mahyudin nak panggil pilihan raya dalam masa yang terdekat. Melainkan ada satu benda yang besar berlaku lah. Dan disebabkan oleh itulah saya kata kenapa UMNO sekarang ni saya anggap sebagai bodoh. Mereka tahu. Saya nak kata bodoh tu taklah juga. Mereka tersepit lah. Saya boleh kata mereka tersepit. Kenapa saya kata tersepit? Dia ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Ke kanan ni dia nak kena bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ke kiri ni nak bersama dengan Mahyudin Yassin. Tak boleh. Dia ke kiri tak boleh, ke kanan tak boleh. Saya bukan bercakap tentang individu, saya bercakap tentang parti tu. Kalau dia dilihat bersama dengan PKR, jadi apa perjuangan dia selama ini? Kalau dilihat bersama dengan Mahyudin, kita akan lawan dia dalam pilihan raya lepas ni.
So dalam keadaan macam mana? Kita nak pilih apa? Kita nak jalan sendiri tak boleh. Kerusi kita tak cukup. UMNO ada 39. BN ada 40 lebih je. Tak cukup nak berbentuk kerajaan. Campur GPS, campur warisan, campur GPS tak mampu. So ke mana kita lepas ni? Kita nak pergi ke mana? Sebab itu, mereka sekarang ini berkira-kira nak membuat satu kerajaan perpaduan. Berkira-kira untuk kerajaan perpaduan itu ada. Kira-kira kepada kerajaan perpaduan itu ada. Tujuan kerajaan perpaduan itu adalah menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, menyelesaikan masalah Najib dan juga Zahid dan kawan-kawannya dalam penjara, dalam masa memastikan bersatu kekal berkuasa. Sekarang ini Mahyudin pula tak boleh nak bebaskan dia orang dua ni. Zahid dan juga Najib dan Rosmah dan sewaktunya kan tak boleh. Sebab dia, walaupun macam mana kita kata Mahyudin Yassin, dia masih lagi terikat dengan janji dia untuk nak membawa dia orang ni masuk ke dalam penjara. Dia masih terikat. Bayangkan kalau tiba-tiba dia orang tak bersalah. Macam Musa Aman hari tu. Tiba-tiba 46 kes hilang macam tu je. Bayangkan macam tu. Tiba-tiba hilang macam tu je. So, Mahyudin tak boleh nak buat. Tapi siapa yang boleh buat? So, akhirnya kembali kepada seseorang yang bernama Tun Mahathir. Dan Tun Mahathir ni kita tahu dia boleh buat apa sahaja. Sejarah membuktikan. Dia boleh buat, dia pernah buat dan dia sedang planning untuk buat. Nak bebaskan? Bebaslah masalahnya. Kita tahu PKFZ punya kes dulu kan. Skandal terbesar dalam PKFZ punya Pelabuhan Kelang. Duit kerajaan hilang 5 bilion. Tapi kes tu tak ada orang bersalah. Duit hilang 5 bilion. Tapi tak ada siapa bersalah. Lim Leong Sik lepas. Saya bebas begitu saja. Itu satu kes banyak. So dia boleh melakukannya dengan cara dia sendiri. Tapi nak bagi, kena letak dia lah sebagai Perdana Menteri. Atau paling kurang, Perdana Menteri itu kena di bawah sebagai tangan dia, puppet dia. So what's next, tuan-tuan dan puan-puan? Jadi kalau kita masih lagi berada di bawah mercy dia orang ni, kita masih lagi berada di bawah orang kata apa, ihsan mereka, saya nampak politik Malaysia ni takkan pergi jauh, takkan pergi ke mana-mana. Sebab tu kalau kita nak buat betul-betul buat perubahan sebenarnya, betul-betul perubahan yang betul, saya selalu kata kita tak boleh berharap kepada musuh kita untuk menangkan peperangan kita. We can never rely on our enemy to win us our war. Quote me on this. We can never rely on our enemy to win us our war.